Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung lagi kita punya kelas indices. Ini mungkin part 4 dan mungkin part yang terakhir. Cikgu rasa ramai lagi yang masih salah anggap ataupun masih lagi keliru. Tak apa, kita sikit-sikit belajar, lama-lama kamu akan faham macam mana kita nak menggunakan law of indices. Ingat tau, dia tak semestinya kena pakai kalkulator sebab PT3 memang dia tak bagi kamu menggunakan kalkulator. Dia dapat detect kamu menggunakan kalkulator. Sebelum cikgu terus lagi dengan indices part 4, apa kata cikgu nak recap sikit beberapa perkara yang mungkin tertinggal dan juga beberapa perkara yang cikgu rasa sangat penting untuk kita recap kembali. Boleh ya? So yang pertama, cikgu nak tekan dekat sini satu benda. Apabila wujudnya negative number dalam kurungan kuasa 3, contoh yang ini kita akan dapat apa? Sebenarnya dekat sini kita buat macam biasa. Kamu ambil kalkulator 2 kuasa 3. Kamu tekan kalkulator sah 2 kuasa 3. Kamu akan dapat 8, betul? 2 kuasa 3 8. Bermaksud 8 disebabkan nombor dia ni, dia punya indeks ni indeks. Dia punya indeks ini adalah orang panggil apa? Odd number. Odd, this one is odd dia odd lawan apa? Even number. Dia adalah odd number, so dia akan menghasilkan negatif. Macam mana tu cikgu? Saya tak faham. Okey, contoh. Kita ambil lain. Negatif 2, cikgu ambil negatif 2 juga. Tapi kali ini cikgu ambil 4. 4 adalah even number. Bila even number, 2 kuasa 4, tekan kalkulator, kamu akan dapat 16. Okey, 16. Disebabkan dia even ataupun nombor genap, dia adalah positif. Tak payah tulislah. Positif. Tak payah tulis pun tak apa kalau positif. Boleh? Okey, cikgu bagi contoh lagi. 3 kuasa 2. Kamu akan dapat 9. Bukan negatif 9. Sebab apa? Sebab dia adalah even number. Kalau 3, negatif 3 kuasa 3, ni adalah odd number kan? So jawapan dia, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 3 kuasa 3, 27. Betul. 27 kamu kena tambah negatif. Sebab dia adalah odd number. Boleh? Cikgu slow-slow dekat situ. Yang ini pertama mungkin cikgu tertinggal dan cikgu harap kamu faham. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita ambil contoh lain. M negatif kuasa dengan 28. So sebenarnya jawapan dia akan jadi, sebabkan 28 ni adalah even number, dia akan jadi positif. Kamu akan dapat M sama dengan 28. Ini contoh unknown yang kita tak boleh tahu kan berapa dia. Tak boleh tekan kalkulator pun sebab M. Okey, contoh negatif M kuasa dengan 27. Yang ini sebabkan dia odd, dia akan menghasilkan negatif M 27. Boleh faham semua benda yang cikgu tulis di sini? Yang ini yang pertama, cikgu nak bagi tahu kamu dan kamu kena faham sebelum cikgu padam. Cikgu padam sekarang. Seterusnya, kita akan pergi kepada yang cikgu rasa penting. Yang kedua adalah, apa dia? Cikgu besar sikit, cikgu pakai kamera pula kali ni. Alright. Kita ambil yang kedua, contoh. Y darab X. Kamu kena biasakan, bila darab, dalam matematik ni, dia kalau boleh dia nak hilangkan darab ni. Kita boleh tulis macam mana? YX. Boleh tulis macam tu. Contoh lain macam mana? Kita ambil sekali menggunakan law of indices. Kita ambil Y kuasa 2. Darab Y kuasa 3. Darab X kuasa 2. Tambah lagi darab satu lagi X kuasa 2. Macam mana kita nak buat? Kita belajar law of indices. Kalau dia base sama, atas akan jadi tambah. Betul? So, cikgu buat Y 2 tambah dengan 3. Ini kena tulis macam ni ya. Jangan tulis cara lain. Inilah cara dia. Ataupun kamu akan darab X pula. Sebab dia unknown yang berbeza. X, X, Y, Y. Tak boleh kita gabung. So, X pula 2 tambah 2. Dia akan jadi macam ni. Betul? Y kuasa 5. Darab, 5 dah macam 6. Sorry, minta maaf. 5 darab X kuasa 4. Cikgu cakap tadi apa dekat atas ni? Dia sebenarnya tak, dia kalau boleh hilangkan dia punya darab tu, kamu boleh tulis macam ni sahaja. Kita dah tahu dah, dalam matematik memang yang ini bermaksud adalah darab. Boleh? Boleh, ini yang kamu kena tahu sekarang. Yang ini adalah benda yang kedua cikgu nak kamu faham dan recap balik semula. Cikgu faham balik? Kita teruskan kepada seterusnya, kita nak recap balik.
Apa lagi yang kita perlu recap? Okey, satu lagi benda yang sangat penting. Yang cikgu tengok ramai juga yang masih salah. 3x kuasa 2 kuasa 2. Okey, dalam indices, apa cikgu cakap hari tu? Kalau ada bracket, tolong hilangkan bracket dahulu. Boleh? Dan satu lagi, ini part yang paling penting. Kita ambil ini sebagai penting. Sebelum ni adalah base. Ini adalah index. Betul? Sebelum ni apa? Ini kita panggil constant ataupun pekali. Bila constant, dia kena 3 kuasa dengan 2. 3 ni kena kuasakan dengan 2. Jangan darab ya, ramai cikgu tengok darab. Lepas tu salin je balik semula, X akan jadi 4. Ingat properties, bila jadi macam ni kita boleh darab. So jawapan dia adalah 9x4. Tolong tengok betul-betul, tolong jangan salah, tolong jangan silap. Ini recap yang seterusnya. Cikgu padam yang ni. Siapa yang tak faham tu bolehlah stop dulu video, boleh tengok balik semula. Okey, seterusnya apa lagi cikgu nak cuba sampaikan dekat sini? Okey, kita tengok satu benda yang cikgu rasa penting juga. 2x kuasa 5. Kita cuba. 3y kuasa 4. Macam mana buat? Ingat, cikgu cakap, sebab soalan kamu cuma ada darab dengan bahagi je tau. Kamu perasan tak? Sebab darab dengan bahagi saja kita boleh guna law of indices. Sebab tu dia bagi darab dengan bahagi saja. Dia takkan bagi tambah. Kalau tambah dia ada cara lain pula nak buat. Nanti kita akan menyusuri. Alamak, cakap benda tak betul. So, dia ada darab dengan bahagi sahaja. So, kalau nampak ada constant dekat depan ni, kita panggil pekali dekat depan ni, darab yang itu dulu, boleh? 2 darab. Sebab apa darab? Sebab ini ada darab. 2 darab 3 berapa? Tulis terus 6. Baru kita tengok unknown. Unknown apa yang ada sekarang? X dulu. X ada kawan-kawan lagi tak? Tak ada. 5 saja. Y pula ada apa? Dia Y 4 saja. Macam tu. Boleh nampak tak? Apa yang cikgu cuba sampaikan kat sini. Ini sangat penting sebab tu cikgu tekankan benda ni sangat-sangat penting. So kita ambil contoh lain pula yang ada unknown. 2x5 darab 3y4. Kita panjangkan sikit. Kita ambil yang atas. Cikgu darab lagi 2x2. Okey, semua adalah darab. So nak buat apa sekarang? Kalau darab, kita terus darab nombor dulu. Jangan pening-pening sebab dia darab. 2 darab 3, 6. 6 darab 2, 12. Macam tu, tulis 12 dulu. Baru kita tengok X. X kita ada 2 di bahagian sini 1. Nampak tak? Sini 1, di bahagian sini 1. So hati-hati yang ni. X dia kita ambil 5 sebab dia darab. Kita kena tambah dengan 2. Y kita berapa? Y tak ada kawan, dia seorang-seorang. So kita dapat jawapan akhir 12x7 y4. Ini cara penulisan yang terbaik dalam indices. Boleh? Faham yang itu? Darab kita dah settle. Sekarang kita nak pergi kepada bahagi pula. Kita tengok bahagi ni boleh ke tidak. Takut tak boleh kan. Kita cuba pula bahagi. Contoh, cikgu bagi contoh. X kuasa 2. Alamak, X kuasa 2 darab dengan Y kuasa 3 darab X kuasa 2. Kita bahagi dengan XY. Sama dengan, sekarang ni cikgu akan buat apa? Cikgu akan selesaikan di bahagian atas dahulu, bawah-bawah, atas-atas. Untuk memudahkan kamu. Ini untuk memudahkan kamu tau. Siapa yang masih lagi baru belajar, kita kena selesaikan. Kau-kau, aku-aku. Atas-atas, bawah-bawah. Macam tu maksud dia. Dekat atas ada apa? X. Oh, X sama lah cikgu. Ada base sama. So, kita boleh tambahkan saja 2 tambah 2. Nak tulis terus 4 pun boleh. Ni cikgu masih lagi ajar beginner. So, cikgu tulis macam ni dulu. Y tak ada kawan, cikgu letak. So, ini pun tulis balik semula. So, cikgu akan dapat macam mana? X 4, Y 3. Betul? X, Y. Ini cikgu nak tunjuk cara biasa yang kita tunjuk. So, sekarang ni kita ada X, betul? X ni ada X ni. Dia punya operasi apa dia? Operasi dia adalah bahagi. So, kita boleh tulis X 4. Ini atas dia sebenarnya 1 ya, anak-anak. 1. So, 4 kena tolak dengan 1. Y pula 3. Tolakkan dengan 1. So, jawapan akhir dia akan dapat X 3, Y 2. Boleh nampak yang tu? Okey, cikgu nak tunjuk sikit alternatif dia, kenapa dia jadi macam tu. Yang ini sebenarnya kita boleh tulis macam ni. X ni ada 4 kali. X 4 kan? So, dia 4 kali. Y pula ada 3. Y. Ini alternatif nak bagi kamu nampak. Okey, kita boleh potong sebab dia darab.
atau bahagi, kita boleh potong atas bawah. Potong, 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 potong. Berapa yang tinggal? X, 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 Y, Y. So, akan jadi X kuasa 3, Y kuasa 2. Sama tak? Yang ini yang cikgu nak bagi tahu kamu dan kamu kena faham betul-betul. Boleh? Boleh So, tolong fokus kepada apa yang cikgu dah recap tadi. Kita akan cuba buat soalan part yang terakhir. Okay? Problem solving. Kita akan cuba ya. Okay. Kita tengok seterusnya. Okay. Kita dah nampak soalan ni. Ini soalan dia. Ini soalan nombor 1 kita. Kita cuba nak selesaikan dengan baik dulu. So, sekarang ni kita ingat atas-atas, bawah-bawah, kau-kau, aku-aku. Lepas tu kita tengok kalau ada bracket kita tolong selesaikan dan kita make sure constant kena kuasa. Apa maksud dia constant? Yang ini kita tengok 2, 3. Cikgu pecahkan dulu. Kuasa 3 X. Ini darab dengan 3. Kamu akan dapat 5. Okey, kita tutup. Darab. Ini step dia. So, yang ini pun kena kuasa sebab dia adalah constant sebelum base. 3 kuasa 2. Y berapa? Y 10/4. Jadi 5/2. Okey, bawah-bawah, atas-atas kita salin dulu. Sebab 6 kuasa 6. Dia sangat besar nombor dia. So, tak apa, kita buat je 6. Kalau 6, dia jadi macam ni kan? Memang dia adalah constant. Kalau untuk case yang ni, dia ada power kat sini. So, kamu darab dari dulu power ni. Nanti kita akan kira semula. Yang ni akan jadi 6 darab setengah akan jadi 3. Nanti kita akan tunjuk kenapa. Ataupun kita boleh juga nak guna cara kita lama. Tak ada masalah. Kamu tengok betul-betul. Lagi banyak kamu buat soalan, lagi faham sebenarnya. So, ini akan dapat 2. X 2. Y pula akan dapat setengah. Boleh? So, kita teruskan ke sini. Nampak ada constant dekat sini. Darab 3. Darabkan terus boleh? Boleh tak? Nak bahagi terus pun boleh. Tak ada masalah. So, kita darab dulu. 2 kuasa 3, 8. 8 ini adalah 8. 3 kuasa 2 adalah 9. 9, 8 berapa? 72. Cikgu tulis macam ni. X, tulis X sebab tak ada kawan lagi. Y, cikgu tulis 5/2. Cikgu hilangkan, dia punya ini dah hilang. Sebab kita tahu dah, dia adalah darab. Nampak? Kita dah simplify sebenarnya. Boleh? Boleh ke tak? Okey, sekarang 6 kuasa 3. 6 darab 6 darab 6. Berapa jawapan dia? 216. Kamu akan dapat 216. Cikgu salin balik semula sebab dia tak ada kawan. So, kita biar macam tu saja. Okey, bila nampak bahagi macam ni, kita terus tengok ada nombor tak dekat situ? Ada cikgu, nombor dia. Ni nombor dia. Ni nombor dia kan? Nampak tak nombor dia? So, ini nombor dia 72 dengan 216. Kita bahagi sebab dia bahagi. Tekan kalkulator kamu. 72 bahagi dengan 216. Kamu akan dapat jawapan 1/3. Betul? Kamu tulis 1/3. Boleh tulis je 1/3. Okey, kita tengok X. Sebab ni atas ada X, bawah ada X. Dia adalah bahagi. So, tulis je X. 5 bahagi kena tolak 2. Y pula 5/2 tolak 1/2. So, last sekali kamu cuba simplify. Kamu akan dapat 1/3. X 5 tolak 2, 3. Yang ni, kalau tak tahu, tekan je kalkulator. 5/2 tolak 1/2. Jadi 4/2. 4/2 jadi 2. Betul Cuba cek balik. 5/2 tolak 1/2. Cek balik kalau takut salah. So, jawapan dia adalah yang ini. Betul. So, ini adalah kita punya example number 1. Boleh? Tolong tengok-tengok sikit. Kita takut ada yang kamu tak faham. Kita buat slow-slow sahaja. Okey? Boleh nak? Okey, kita cuba padam. Kita padam. Okey, kita padam. Okey, kita jawab soalan nombor 2 pula. Okey, tak ada masalah. Kita boleh selesaikan sekarang. Okey, dekat sini tips dia yang pertama. Kalau nampak ada macam ni nampak macam susah lah cikgu saya nak buat. So, kamu buat macam ni saja. Kalau kamu rasa takut lah, kamu buat macam ni. 8 kuasa 2, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 64.
Lagi 8 kuasa 3, tekan kalkulator. 8 kuasa 3. Tekan semua. 8 darab 8 darab 8. Kau dapat 512. Cikgu tulis gantikan 512. Buat je macam tu. Boleh? Sekarang ni cikgu cuba cantikkan sikit. 64. Masih lagi cikgu buat kurungan. Ini adalah 64. Dia adalah constant kan? Kita kuasakan dengan 3. Okey. P pula akan jadi negatif 6. Tolong tengok slow-slow. Anak-anakku, tolonglah. Benda ni sangat penting dalam hidup kita. Okey, darab 64. 3/2, tak ada masalah. Bahagi dengan, cikgu tuliskan 512. Kuasa dengan 2. Jangan lupa kuasa ya, sebab ini adalah base. Sebelum dia adalah constant. Benda Allah kat sini, kena kuasa dengan 2. Cikgu dah buat kuasa 2. P kuasa 2. Tak apa, cikgu macam banyak sangat cikgu. Tak apa, kamu buat dulu. Kamu akan nampak lagi. Nanti. So, 2 ni kena kuasa 3. P 6. Okey. Boleh nampak? So, sekarang ni cikgu terus tekan kalkulator boleh tak? Cikgu nak buat macam ni. 64 kuasa 3. 2 6 2 1 4 4. Betul Boleh nampak tak tu? Okey, boleh nampak tak? 2 6 2 1 4 4. Kamu salin je. Ini cara cakap cara yang ni lah, kamu senang nak tengok sikit. So, darab 64 3/2. Nak tekan kalkulator pun boleh, tak ada masalah. Tekan kalkulator pun boleh, tak ada masalah. Tekan kalkulator lah, senang. Cikgu dah ajar macam tu kan. So, 64 kuasa 3/2. Tolong tekan 3/2. 512. Bahagi dengan 512 kuasa 2. Tekan kalkulator. 512 kuasa 2. Kamu akan dapat 262,144. So, akan jadi P kuasa 2. Ini cikgu salin balik. 2 kuasa 3, cikgu letak terus 8. Boleh? P 6. Okey. Cikgu ada ajar tadi, kalau dah jadi bentuk macam ni, kita kena tengok apa? Tengok yang nombor. Ini nombor. Nombor. Sekarang ni boleh tak ikut cikgu? Boleh cikgu? Ikut cikgu. 2 kita darab dan bahagi. 2 6. Betul? 2 1 4 4 darab 5 1 2. Bahagi. Nampak ni? Bahagi. Bahagi 2 6 2 1 4 4. Lepas tu bahagi dengan 8. Berapa jawapan kamu? Jawapan kamu adalah 8. 64. Subhanallah. Okey, 64. Ini jawapan kita. Lepas tu nak biarkan je. Belum cikgu. P masih lagi tak usik. P semua P. P sini, P sini, P kat sini. So, kita boleh buat P negatif 6. Ni bahagi kan? Nampak ni? Bahagi. So, kita kena tolak dengan 2. Lepas tu kita kena tolak dengan 6. Kamu akan dapat 64 P negatif 8, negatif 12, negatif 14. Ini jawapan dia. Ataupun nak cantik sikit, kita turunkan ke bawah kan. Ni negatif. Dia punya indeks. Selalunya jawapan memang tak ada negatif. 64. Turun bawah P 14. Macam ni. So, boleh tengok betul-betul kena tengok betul-betul kena tengok. Ni cikgu nak bagi tahu lagi, betul-betul kamu kena tengok. Tak boleh main-main ya. Tu maksud dia. Okey, sekarang nombor 2 dah settle. Kita bagi example yang terakhir sebelum kita tamatkan kelas kita. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Ini soalan dia. Cikgu salih. Ini S tau. Nanti kamu salah tengok pula cikgu buat. Small eraser je. Okey, itu adalah S. Okey. Step yang pertama apa? Kalau kita tengok macam ni, step dia. Tengok dia ada kurungan-kurungan dulu, kita tolong selesaikan. Cikgu salin balik 2, S3, T4. Cikgu letak dulu darab, nanti kita cuba hilangkan. Boleh? 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 ataupun sama dengan 9, boleh juga tulis. S negatif 4 T
Ini 1 ya. 1 darab 2 jadi 2. Cikgu selesaikan atas-atas, bawah-bawah. 3 kuasa 2. Cikgu kuasakan lagi setengah. So, akan jadi macam ni lah. 3 kuasa 1. Kan, ni boleh darab terus. Ataupun nak tukar 9, lepas tu kuasakan dengan setengah pun akan dapat jawapan yang sama juga. So, S berapa? S2 T1. Bahagi. Tulis je kat situ, jangan takut. Yang ni akan jadi 3 negatif 3 T3. Okey, yang atas dulu kita buat. Tengok yang atas semua, tengok yang atas saja. Jangan tengok yang bawah, tengok yang atas dulu. Cikgu petakkan yang atas, kita cuba selesaikan yang tu. Okey, sekarang ada nombor tak? Ya, depan ni ada nombor cikgu. Nombor apa? Nombor 1 dengan 3 kuasa 2, 9. So, cikgu akan dapat 9. Cikgu tulis nombor dulu. Lepas tu baru cikgu pergi S. S pula ada apa? Darab cikgu kena tambah. So, 3 tambah negatif 4. Biar je macam tu. Tak apa. Memang caranya memang macam tu. So, T pula ada 4. Dia darab cikgu kena tambah. Tambah dengan 2. Atas dah settle. Bawah pula kita buat. Boleh. Kat bawah ni kita sekali harung boleh. Tengok dia punya nombor. Sini nombor 3 kuasa 1, 3. Bahagi dengan 3 kuasa negatif 3. Boleh tak kamu tekan kalkulator? 3 bahagi dengan 3 kuasa negatif 3. Boleh tekan tak? Kamu akan dapat 81. Dia ada benda yang kita boleh tekan kalkulator sebenarnya. Bukan semua kena tekan kalkulator. Certain benda kita kena pakai kalkulator. Okey, S pula. Ada kawan tak? Tengok bawah je Ini sekarang kita tengok bawah je. Tadi dah tengok atas, settle dah. Tengok bahagian bawah je. S ada kawan tak? Tak ada. S ada seorang je. So, tulis je S kuasa 2. T pula. Oh, T ada kawan cikgu sini. Ini adalah bahagi Bahagi kena tolak. Dia akan jadi 1 tolak 3. Cikgu cantikkan lagi 1. Okey, kita terus tulislah. Senanglah. Kita salin dulu. Nanti kamu pening. S ke atas ni jadi 3. Jadi tolak Yang ni tolak. 3 tolak 4 negatif 1. T berapa? 6. Tu salin balik semula. 81 S2 T negatif 2. Okey, dah selesai yang ni. Apa yang kita kena tengok, dah bracket dah hilang, dah cantik dah. Ambil nombor ni, 9 bahagi 81. Tekan je kalkulator. 9 bahagi 81. Dapat berapa? Dapat 1/9 kan? Tulis je, cikgu tulis kat sebelah 1/9. Yang ni baru kita combine. So, S, kita buat S dulu lah. S, kita buat yang atas, negatif 1. Dia bahagi. Bahagi kena tolak. Tolak S kat bawah berapa? 2. Macam tu. T pula dekat atas berapa? 6. Betul? Tolak kena tolak sebab dia bahagi dengan negatif 2. Macam ni kena tulis. So, kita akan dapat the final answer macam ni. Ini jadi S negatif 3 T 8. Boleh? Ini example nombor 3 dan kamu kena faham. Boleh? Boleh kan? Okey, tengok dulu sebelum cikgu padam. Okey, kita padam dulu ni. Okey, kita pergi yang part yang terakhir mungkin sebelum kita tutup kelas kita. Kita ada bagi satu contoh. Ini contoh dia. Ini lain sikit tapi dia senang je sebenarnya. 3M bahagi dengan 3 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 11. Okey, kita jawab macam mana? Ini dah settle. 3 kena base sama, tulis 3. Atas akan jadi tolak. Setuju? 3M tolak 2. Tolong tulis macam ni jangan tulis secara lain. 3 kuasa 11. Kamu nampak tak apa yang cikgu cuba sampaikan? Nampak tak? 3. Bila base dah sama, kamu boleh hilangkan dia. Hilang bermaksud tinggal yang atas saja. 3M tolak 2 sama dengan 11. Kamu boleh guna linear equation macam biasa. Bawa pergi sana jadi tambah kan. 11 tambah 2, 13. M sama dengan 3M. Lepas tu, betul kan? 11 tambah, betul. Betul, tak ada masalah. 11 tambah 2 akan jadi 13. Betul, 13 bahagi dengan 3. Kita nak cek tadi, 13/3. So, ini jawapan. Boleh, ini yang part terakhir lah cikgu tunjuk. Tengok contoh nombor 2. Kita bagi A 2M sama dengan A 18 bahagi A 12. Macam mana nak buat?
dia akan bagi yang sama je base untuk kamu sebenarnya. So kita kena tengok je. A bahagi kan 18 tolaklah dengan 12. Ini salin balik semula. A 2M sama dengan berapa ni? 18 tolak 12 berapa? 6. So tengok je cikgu cakap tadi, bila dah sama, sama kan base dia, hilangkan. So tinggal apa? Tinggallah kenangan yang membahagiakan. M 6 bagi 2, 3. Okey? Cukup? Tak cukup lagi, kita bagi contoh seterusnya. Contoh seterusnya kita padam dulu ya ni. Okey, kita bagi contoh seterusnya yang lebih kurang je sebenarnya. 2M tambah 3 kuasa 2 sama dengan 73. Okey, kita buat macam biasa, macam mana kamu buat linear. Faham tak linear? Kamu buat macam ni, kembangkan 2M tambah 3 kuasa 2, 9, 73. Lepas tu cikgu bawa lah 9 pergi sini, betul? 73 tolak 9 jadi 60 berapa? 64. So 64 dekat sini 2 kuasa M. Apa nak buat ni? Ingat tak tadi sebab apa kita potong? 2M sama dengan 2 kuasa 8. Kita potong, betul tak? So sekarang ni kita kena cuba cari 2 kuasa berapa. Untuk level kamu mesti dia dah bagi dah. Okey, 2 kuasa berapa? Soalan cikgu, 2 kuasa berapa sama dengan 64? Boleh tolong cikgu, 2 kuasa berapa? 2 kuasa 4 mungkin? Bukan, 2 kuasa 6 mungkin? 2 kuasa 6. Tekan kalkulator. Kita tukar saja. Nampak tak? Dia sama kan? Sama boleh potong. So, M sama dengan 6. Okey, cukup? Tak cukup lagi. Kita pergi example nombor 4 pula kita bagi. Warna merah pula kita pakai. Ini tandanya marah kan? 2M darab 2, 3 sama dengan 16, 3/2. Sekarang ni kamu jangan takut. Kamu salin 2 kuasa 3 akan jadi 8. Tulis macam tu. 16 kuasa 3/2. Tekan je kalkulator. Senang je. Tekan je kalkulator sekarang. 3/2. Boleh tekan kalkulator, kamu akan dapat 64. Ingat tak, kalau kita belajar linear tingkatan 1, yang ni darab bawa pergi sana akan jadi bahagi, betul? 64 bahagi 8 sama dengan 2M. So 64 bagi 8 akan dapat 8. 2 kuasa 2M. Ingat tak cikgu cakap tadi macam mana kita nak potong yang ni? Kena cuba cari sama yang ni. So ini cikgu tahu dah, 2 kuasa 3. Tak percaya tekan kalkulator. 2 kuasa 3 sama dengan 8. So, cikgu salin balik sebelah sini, cikgu potong sini, cikgu potong. So, akan dapat 2M sama dengan 3. M sama dengan 3/2. Boleh? Boleh ke tak? Cikgu nak kamu renung-renungkan dulu apa yang cikgu ajar. Sebab kita dah memang dapat yang terakhir. Kalau ada soalan, tolong boleh letak komen dekat bawah ataupun terus direct WhatsApp cikgu. Okey? Harap-harap membantu kamu supaya menjadi lebih hebat dan cemerlang. Ingat step-step tadi law of indices kena pegang betul-betul supaya tidak salah. Dia sebenarnya senang tapi dia remeh orang panggil. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.